Sebab mereka duduk dengan Rasulullah. Jadi mereka nampak orang yang depan Rasulullah, yang depan tu ramai manusia. Kata Sayyidina Jabir, begitu juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan ada masa untuk duduk dengan saya seketika? Baik. Kata almarhum guru kami, Tuan Guru Datuk Harundin, hidup ini umpama lari maraton. Bila kita mula lari, ramai lari sama-sama. Sampai di tengah-tengah, tinggal berbaris satu baris. Bila sampai di hujung, kita akan nampak garisan penamat. Di situ yang akan menentukan beza di antara Johan dengan Naib Johan. Dengan yang lain tu dah beza dah. Apa dia? Kalau yang Johan, dia nampak garisan penamat, dia akan lari lagi laju daripada yang awal tadi. Sebab apa? Aku sudah hampir sampai ke garisan penamat. Aku mesti habiskan dengan penuh bergaya. Macam itulah hidup kita. Dan perkara ini digambarkan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Sayyidil Wujud. Nabi telah melaksanakan semua tanggungjawab yang Nabi kena buat. Nabi menyampaikan risalah kepada kita. Nabi telah menyampaikan syariat Allah kepada kita. Nabi bukan sahaja itu telah menegakkan masyarakat yang berasaskan kepada perhambaan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah kepada Tuhan kepada manusia. Tak cukup itu, Nabi sepanjang proses nak dapat melaksanakan Hajjatul Wada', Nabi dipukul, Nabi diletakkan perut unta belakang Nabi masa sujud depan Kaabah, menangis Siti Fatimah, buangkan itu perut unta. Kata Siti Fatimah, apalah yang ayah aku buat kepada kamu sampai kamu buat dia macam ni. Dalam pada itu, pakcik Nabi Sayyidina Hamzah syahid dia. Menangis Nabi, pangku pakcik dia. Nabi kewafatan isteri baginda Nabi, wafatnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Nangis Nabi. Dalam perjalanan itu, baginda Nabi diboikot oleh kawan-kawan, ahli keluarga. Duduk di, kalau tuan-tuan pergi sekarang, kawasan terowong di belakang rumah Nabi itu. Hanya makan daun-daun dan rumput sahaja. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah penghulu syurga. Jadi bila sampai kepada tahun ke-10 Hijrah, sebab hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Jabir. Ketika ditanya Sayyidina Jabir, tolong ceritakan kepada kami haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir kira dengan jari dia buat. 9 tahun Nabi tak buat haji. Tahun ke-10 Nabi buat. Selepas Nabi melihat hasil kerja Nabi yang Nabi dah buat dengan mata kepala Nabi sendiri, sehingga kan kata Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri,
terbisik di dalam sanubari Nabi panggilan-panggilan seolah-olah Muhammad, sudah sampai masa kamu untuk jumpa Tuhan kamu. Jadi orang kata macam mana kita tahu? Ingat tak masa Nabi berbisik kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika Nabi nak hantar Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk menjadi duta Nabi di Yaman. Ingat tak? Nabi kata apa? Mu'adz, kamu barangkali tak jumpa aku dah tahun depan. Itu tahun ke-10 Nabi nak hantar Sayyidina Mu'adz pergi Yaman. Ingat, Nabi Madinah pergi Yaman 1000 kilometer. Kalau naik kuda nak patah balik boleh jadi sebulan, 2 bulan. Jadi Nabi pesan dekat Sayyidina Mu'adz, Nabi kata, Mu'adz, rasanya tahun depan kamu tak jumpa aku dah. Kalau tuan-tuan duduk di tempat Sayyidina Mu'adz macam mana? Nangis dah, sedu. Dalam kitab tu dia tersedu-sedu. Sebab apa? Dia nak bye-bye kepada Rasulullah lebih awal daripada orang lain bye-bye Rasulullah. Nangis dia. Baik. Nabi kata kepada semua, tahun ini aku nak buat haji. Maka Nabi ajak dan ramai orang datang Madinah. Sebab apa? Bila dengar Nabi declare, saya nak buat haji, semua pakat panggil, jom mai buat haji dengan Rasulullah, jom mai buat haji dengan Rasulullah. Semua pakat datang. Kata Sayyidina Jabir, ingat hadis ni Sayyidina Jabir cerita. Dia kata apa? Ketika kami semua pakai pakaian berjalan, berjalan, aku tengok depan kami. Sebab mereka duduk dengan Rasulullah. Jadi mereka nampak orang yang depan Rasulullah, yang depan tu ramai manusia. Kata Sayyidina Jabir, begitu juga dengan kanan, begitu juga dengan kiri, begitu juga dengan belakang. Penuh manusia. Kami yang duduk dengan Rasulullah tengah-tengah ni, Rasulullah jalan, gerombolan masuk daripada Zulhulaifah. Dia adalah 5 hari terakhir Zulqa'dah. Maknanya 24, 25, 26, 27. Masa itulah. Jadi hari Sabtu, sebahagian kira tarikh kata hari Sabtu. Jadi bila hari Sabtu tu, pagi tu Nabi mandi, Nabi pakai minyak rambut, Nabi sikat rambut. Ni dekat rumah Nabi ni. Nabi sikat rambut. Sebab apa jadi macam tu? Nabi pakai wangi-wangi. Nabi bubuh ridak. Nabi naik Nabi punya unta jalan dari Madinah pergi ke Zulhulaifah. Ramai pergi. Kemudian Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi tidur. Lepas tu esok tu baru Nabi jalan, Nabi pergi buat haji. Okey. Ini gambaran apa? Inilah gambaran champion. Inilah gambaran orang yang dah korbankan jiwa raga. Apa yang Nabi tak korban? Tuan-tuan habaq kat saya. Apa yang Nabi tak korban? Nabi korban anak Nabi, bapa saudara Nabi, isteri Nabi, rumah Nabi, harta Nabi. Nabi korbankan gigi Nabi semata-mata untuk bawa Islam pada kita. Kita sejauh mana pegang Islam, sayang dia. Jom sama-sama kita peluk Islam, sayang Islam dan berkorban demi Islam. Sebab apa? Sebab kita tak akan dapat lari ke penamat dengan bersungguh-sungguh kalau daripada awal kita tak mula berlari. Boleh? Wallahu a'lamu bis-shawab. Kata Tan Sri P. Ramlee, berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk saksikan, share, like dan subscribe My Salam Muslim.